Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Norazila binti Mubarak Ali, nombor matrik 274482. Saya akan menerangkan tentang butiran program dan juga latar belakang program. Nama program kami ialah Titik Sentuh, peranan masyarakat atas isu gelandangan. Tarikh yang kami pilih adalah pada 14 Jun 2021 dan ianya akan diadakan secara atas talian. Kaedah pelaksanaan kami menggunakan Google Meeting bagi melaksanakan program ini. Seterusnya, golongan sasaran kami adalah komuniti masyarakat setempat atau orang awam dan para siswa-siswi subjek SCCA 2073 ini. Anggaran peserta kami adalah lingkungan 30 orang komuniti masyarakat berserta dengan 7 orang pelajar iaitu ahli kumpulan kami sendiri dan juga seorang pensyarah bagi subjek SCCA 2073 ini. Seterusnya, latar belakang program. Tujuan program ini dilaksanakan adalah memenuhi syarat subjek SCCA 2073. Kumpulan kami telah bersepakat untuk memilih isu gelandangan sebagai tunggak utama program ini. Ini kerana corak penyebaran COVID-19 menyebabkan golongan gelandangan menjadi golongan yang paling mudah terkesan dan terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19 ini. Selain daripada itu, isu gelandangan terkesan kepada golongan gelandangan apabila perintah berkurung dijalankan dan dilaksanakan. Ianya menyebabkan golongan tersebut terjejas dari segi sosial dan survival apabila bantuan-bantuan yang sepatutnya mereka terima tidak dapat disalurkan kepada mereka. Akhir sekali, skop program ini berfokuskan kepada badan-badan kerajaan, badan-badan NGO dan juga masyarakat setempat yang berperanan untuk menyalurkan bantuan kepada golongan gelandangan ini. Hai, saya Nur Dania, nombor matrik 27475. Saya akan membentangkan tentang matlamat program. Program webinar ini dilaksanakan sudah semestinya untuk memenuhi keperluan co-curriculum untuk subjek perhubungan awam ini secara 7 orang ahli kumpulan mengendalikan program secara atas talian bersama beberapa ahli pertubuhan bukan kerajaan terhadap isu yang diutarakanlah iaitu masalah gelandangan ini. Seterusnya, daripada program ini juga membincangkan tentang isu gelandangan yang semakin meningkat di Kuala Lumpur serta apakah peranan masyarakat dalam mengambil bahagian untuk menyelesaikan masalah gelandangan ini. Seterusnya, saya akan membentangkan objektif pelaksanaan program. Yang pertama ialah untuk memahami dan memperhaluskan peranan perhubungan awam dalam menyampaikan maklumat berkaitan dasar dan juga aktiviti kerajaan melalui kaedah norma baharulah iaitu pasca COVID-19. Yang kedua, memahami paradok dan sentimen masyarakat terhadap isu gelandangan terutamanya di Kuala Lumpur sebab Kuala Lumpur ni kan ialah pusat bandaraya. Yang ketiga, mencari titik-titik sentuh antara peranan kerajaan yang mengambil bahagian lah untuk menyelesaikan masalah gelandangan ini dan juga kita meminta daripada pendapat dan juga peranan masyarakat untuk mencari penyelesaian jangka panjang untuk masalah gelandangan di kota raya. Yang terakhir ialah kita membincangkan tentang jangka harapan dan jangkaan panel webinar yang mewakili suara rakyat terhadap isu gelandangan di Kuala Lumpur. Sekian daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Nurul Hidayah binti Nasruddin, nombor matrik 269244. Saya akan membentangkan hasil dapatan daripada program webinar yang kumpulan kami jalankan. Yang pertama sekali kita dapat mengenali apakah itu golongan gelandangan dan badan-badan yang bertanggungjawab terhadap golongan ini. Golongan gelandangan atau juga dikenali sebagai homeless merupakan individu yang tidak mempunyai tempat tinggal secara tetap dan tempat berteduh yang tidak mencukupi untuk mereka tinggal terutamanya ketika pada waktu malam. Golongan gelandangan juga menjadi golongan yang turut terkesan akiran daripada COVID-19. Seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada ketika ini telah membuka satu perspektif baharu terhadap isu golongan gelandangan di kota-kota besar. Sejak pandemik ini bermula,
akhbar-akhbar utama dunia telah memfokuskan isu gelandangan dan kesan terhadap mereka semasa perintah berkurung dilaksanakan di kota-kota besar dunia. Corak penyebaran COVID-19 menyebabkan golongan gelandangan menjadi golongan yang paling mudah terkesan dan terdedah kepada risiko jangkitan. Selain itu, perintah berkurung yang dilaksanakan juga menyebabkan golongan tersebut terjejas dari segi sosial, dari segi survival apabila bantuan-bantuan yang sepatutnya diterima tidak boleh disalurkan kepada mereka. Kita ambil contoh seperti di kota-kota besar di Lembah Kelang, di Kuala Lumpur. Isu gelandangan ini telah mendapat perhatian daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL yang telah melaksanakan beberapa usaha bagi memastikan golongan ini terus dibantu dan diselamatkan daripada risiko-risiko jangkitan. Selain peranan di BKL, beberapa NGO juga turut sama menyertai usaha tersebut melalui penubuhan Pusat Sementara Gelandangan yang dikenali juga sebagai PSG di Dewan-Dewan Awam milik di BKL sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan di seluruh Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Nur Rashidi bin Ramli, nombor metrik 269377. Okey, di sini saya akan sambung daripada kawan saya iaitu Dahiyah tentang dapatan daripada program ini. Okey, yang ketiga ialah mendalami dan memahami kehidupan serta cara hidup golongan ini. Okey, secara tidak langsung di mana kita terus dapat tahu apa yang mereka makan, pakaian mereka, kebersihan mereka terjaga ke atau tak, ataupun tidak sedikit kita dapat membuka hati kita untuk membantu golongan gelandangan ini dan terus dari terus tidak dibantu. Okey, selain itu dengan secara tidak langsung dengan kita membuat kebaikan ini, kita akan memberikan kita kesedaran seperti supaya kita bersyukur kepada apa yang kita ada. Tak kira banyak ataupun sedikit. Sebab kalau kita rasa kita tidak cukup sesuatu, kita kena ingat orang lain lagi susah daripada kita. So nak kita kena membantu sama selain. Dan saya percaya iaitu kalau macam kita membantu orang ini, kita akan dapat balasan yang hikmahnya. Tapi kita tak tahu bila, tapi kita akan dapat, insya-Allah. Okey, poin yang keempat ialah usaha-usaha yang dapat dilaksanakan untuk membantu golongan ini meneruskan kelangsungan hidup. Okey, seperti yang kita tahu, kalau usaha-usaha yang dapat membantu kita daripada diri sendiri ialah seperti kita boleh memberikan makanan-makanan, membeli makanan ataupun pakaian-pakaian kita yang telah diguna boleh kita kan sedekahkan kepada gelandangan-gelandangan di pinggir-pinggir jalan yang selalu kita tengok. Kita boleh beli makan bagi kat dia, ataupun kita bagi dia sedikit duit ataupun barang basahan. Selain itu juga usaha, bukan itu saja, usaha untuk agensi-agensi ataupun pertubuhan NGO ini ialah seperti kita memberi duit kepadanya, kiranya kita bersedekah dan diorang akan membeli peralatan-peralatan seperti barang basahan dan peralatan lain-lain lagi akan dihagihkan kepada orang yang memerlukan. Kerajaan juga turut membantu golongan ini dengan terdapat satu pusat transit yang telah ditubuhkan untuk golongan gelandangan ini, yang di mana pusat tersebut dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak pada 27 Februari 2016. Bangunan transit tersebut mempunyai 3 tingkat yang terletak di kawasan yang sangat strategik di Jalan Pahang berdekatan dengan Hospital Kuala Lumpur. Bangunan tersebut merupakan pusat transit terbesar di Kuala Lumpur. Maksudnya kat situ ada rumah gelandangan di mana kalau gelandangan ini tidak cukup makan ke pakaian, dia akan pergi ke situ untuk mendapatkan bantuan. Di pusat transit itu juga boleh dimuatkan seramai 250 orang dalam satu masa. Dilengkapi dengan ada juga kat dalam tu klinik-klinik untuk merawat kes-kes kecemasan yang dialami oleh gelandangan itu. Jadi tak adalah virus ataupun kesihatan diorang ini perlu dijaga juga. Jadi kita kalau kita dapat tahulah kat mana kalau macam kita nak berikan sumbangan ke apa ke, kita dah tahu tempatnya. Contohnya di Kuala Lumpur, di rumah transit tersebut. Okey, yang terakhir ialah perbincangan mengenai isu lain terhadap golongan gelandangan seperti pendidikan dan tempat tinggal. Okey, isu pendidikan dan tempat tinggal ni
pendidikan memang penting bagi setiap orang. Tak kira lah ada gelandangan ke apa, sebab kita tahu gelandangan ini bukan usia dia bukan hanya pada orang tua ataupun muda. Budak-budak pun ada juga kita tengok. Okey. Dan kerajaan juga bakal menubuhkan pusat usaha henti yang bertujuan untuk membantu golongan ini dia dengan memberikan perlindungan sementara sehingga mereka mampu berdikari. Langkah terakhir yang kerajaan lakukan juga di masa hadapan adalah dengan membantu menyediakan peluang pekerjaan yang bersesuai pada golongan ini. Sekiranya sebahagian besar golongan ini tidak memiliki kelulusan dan kemahiran yang tinggi. Untuk penutup, sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, adalah sangat perlu untuk kita semua memerlukan bantuan kepada mereka yang memerlukan, terutamanya ketika berlakunya pandemik COVID-19 ini. Ketika keadaan sukar kini, mereka juga hanya berharap kepada bantuan orang ramai yang sudi untuk menghulurkan sumbangan bagi meneruskan kelangsungan kehidupan mereka seharian. Dengan adanya program forum seperti ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara umum tentang isu gelandangan ini. Dengan kerjasama daripada pihak kerajaan, pihak swasta, pihak NGO dan masyarakat itu sendiri, juga diharapkan program ini dapat memberikan sinar harapan kepada mereka. Kehidupan kita sesama manusia itu adalah penting kerana mereka yang merupakan golongan gelandangan juga merupakan manusia biasa sama seperti kita. Cuma yang membezakan adalah mereka diuji dengan nasib yang kurang baik. Kesimpulannya di sini, gelandangan merupakan satu isu yang kelihatan kecil namun amat besar impaknya kepada pembangunan sosial dan kesejahteraan warga kota. Pandemik COVID-19 telah membuka mata semua pihak akan kepentingan menangani isu gelandangan ini dan ia perlu dimainkan bersama-sama oleh semua pihak termasuk masyarakat sendiri. Peranan kerajaan dan masyarakat perlu seiring dan sejalan bagi memastikan keberkesanan penyelesaian yang lebih menyeluruh. Dalam pihak penganjur menganjurkan program seperti ini, ketetapan untuk menjaga SOP juga amatlah dititik beratkan dan harus diberi keutamaan mengikut ketetapan oleh pihak kerajaan bagi mengelakkan berlakunya jangkitan COVID-19. Dalam keadaan apa jua yang berlaku, sikap tolong-menolong dan perhatian terhadap golongan lain adalah sangat-sangat diperlukan. Adalah diharapkan program ini dapat memberi kebaikan serta kesan positif kepada golongan sasaran yang ditetapkan. Berikut di bawah merupakan respon daripada masyarakat mengenai webinar dan forum yang telah kumpulan kami lakukan. Sekian dahulu pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Kali tersungkur